Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan yang dihormati. Hari ini saya bersiaran daripada rumah saya, daripada pejabat di rumah saya. Kalau kita perasan dalam 2-3 hari kebelakang ini, timeline kita dipenuhi dengan isu undi percaya, dengan isu undi tak percaya dan berbagai-bagai usul untuk dibahaskan pada persidangan parlimen yang jangka bersidang pada 18 hari bulan Mei 2020. Ada 3 usul penting telah dikemukakan. Dia saya hendakkan saya untuk membaca. Baik. YB Langkawi ataupun Dr. Mahathir telah mengemukakan 2 usul. Yang pertama, membuat ketetapan bahawa yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi penggal ini dikekalkan sehingga Dewan Yang Mulia ini bubar. Basically, dia mahu Tan Sri Arif untuk terus menjadi yang di-Pertua Dewan Rakyat sehingga Parlimen 14 bubar. Itu nombor 1. Nombor 2, kemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ahli Parlimen Paguh tidak mempunyai keyakinan majoriti ahli yang berhormat Dewan Rakyat. Basically ini adalah undi tak percaya terhadap Perdana Menteri Malaysia. Pada saya rasa, setahu saya dalam arena politik selama ini adalah kali pertama terdapatnya usul undi tak percaya terhadap satu sitting Prime Minister, terhadap satu Perdana Menteri. Kalau ada mungkin saya terlepas pandang, saya tidak tahu, tapi setahu saya daripada Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, lepas tu Tun Hussein On, lepas tu Mahathir Mohamad, lepas tu Abdullah Badawi, lepas tu kita dapat pula Najib. Tidak ada seorang pun daripada Perdana Menteri ini digugurkan ataupun disingkir melalui undi tak percaya di Parlimen. Mungkin ada, saya tidak pasti, tapi yang pastinya dia tidak percaya. Okey, ini adalah 2 ya. Okey, Syafiee Abdal daripada yang berhormat sempurna. Usul dia berbunyi, membuat ketetapan bahawa ahli yang berhormat Langkawi mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Rakyat dengan niat tidak bertentangan kepada perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kuasa melantik seseorang PM oleh Yang di-Pertuan Agong. Usul ini dizahirkan melalui Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat ini sebagai penzahiran akan perkara ini kepada seluruh rakyat dan juga sebagai sembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun kepada Istana Negara. Apa efek daripada usul? Nanti sebelum tu ada lagi satu usul daripada Batu Sapi, Liew Wee Keong. Okey, dia kata mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai yang berhormat Paguh tidak mempunyai keyakinan majoriti ahli. Okay, that is one of it. Itu salah satu daripada usul daripada Liew Wee Keong, undi tak percaya. Dan B dia interesting, mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa ahli Parlimen Langkawi mempunyai keyakinan majoriti ahli yang berhormat Dewan Rakyat. Bermakna apa yang dikemukakan oleh Batu Sapi, ada salah satu daripada usul yang dikemukakan oleh Batu Sapi. Batu Sapi ada 4 usul ya. Salah satu B is sama seperti mana dikemukakan oleh Syafiee Abdal sempurna, yakni mengatakan bahawa ahli Parlimen Langkawi mempunyai keyakinan majoriti ahli Parlimen, majoriti ahli Dewan Undangan, Dewan Rakyat, majoriti ahli Dewan Rakyat. Okey, apa efek dia? Efek dia basically is bahawa andai kata Langkawi mempunyai sokongan
majoriti ahli Dewan Rakyat, maka dengan sendirinya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tidak mendapat sokongan majoriti parlimen. Yang sebenarnya apa yang dicadangkan ini adalah satu usul percaya terhadap Perdana Menteri dan secara tak langsung satu usul tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengikut pintu belakang. Pandai mereka masuk pintu belakang sekarang ni. Okay, it's the backdoor attempt to oust the sitting Prime Minister. Ada satu usaha untuk singkirkan Perdana Menteri yang sedia ada melalui pintu belakang dengan mengatakan bahawa kami sokong, orang ini mempunyai sokongan majoriti dan orang ini tidak mempunyai majoriti. So, bermaknanya this person, iaitu Langkawi, patut menjadi Perdana Menteri. Kedua-dua usul ini saya tolak oleh yang di-Pertua Dewan Rakyat atas alasan bahawa ia bertentangan dengan kuasa yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Sebab kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri adalah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila terdapat usul sedemikian di Parlimen, apa yang berlaku adalah bahawa Parlimen memutuskan bahawa this guy, Langkawi, dalam isu kita ni mempunyai majoriti dan patut menjadi Perdana Menteri. Bermaknanya Parlimen mengarah Agong untuk melantik Langkawi sebagai Perdana Menteri, bukan menasihati. Okey, bukan menasihati. Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat daripada Perdana Menteri, bukan bertindak atas arahan daripada Parlimen ataupun ahli-ahli Parlimen yang memutuskan bahawa Langkawi mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat. So that is the issue. Saya difahamkan bahawa terdapat satu kempen sekarang ini untuk buat laporan polis terhadap Sempurna kerana niat derhaka terhadap yang di-Pertuan Agong. Dan anda kata ini benar, saya syorkan juga bahawa report yang sama dibuat terhadap batu sapi iaitu Liew Wee Kiong kerana beliau juga mengemukakan usul yang sama seperti mana Syafiq Hamdan. Tapi whatever it is, kedua-dua usul ini telah pun ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat. That's number one. Number two, okay. Liew Wee Kiong juga kemukakan usul bahawa Majlis Mesyuarat Pertama Penggal ke-13 Majlis Mesyuarat Pertama Penggal ke-3 Parlimen ke-14 yang akan bersidang selama 1 hari adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Parlimen berhak mengawal sedia tata cara sendiri dan ia adalah tidak terikat dengan mana-mana peraturan terutamanya PKP. Juga dikatakan bahawa mengemukakan cadangan agar sidang Dewan Rakyat dilanjutkan dari 1 hari ke 8 hari. So batu sapi mau Parlimen bersidang untuk 8 hari, bukan 1 hari seperti mana telah diputuskan, telah dimaklumkan kepada yang berhormat ahli Dewan Rakyat. Pada 18 bulan akan bersidang di 1 hari sahaja. Batu sapi mengatakan bahawa Parlimen tidak terikat dengan apa-apa mana-mana peraturan terutamanya PKP. Apa yang batu sapi lupa adalah bahawa COVID-19 ni tidak kenal ahli Parlimen ke ataupun pekerja alam flora ke, seorang peguam ke, seorang doktor ke. Mengapa pula ahli Parlimen yang akan bersidang di dalam Dewan Rakyat tidak terikat dengan PKP? Penjarakan kena ada, face mask kena ada, sanitizer kena ada. Dan bukankah 222 orang di dalam satu dewan ini sebenarnya tidak boleh patuh kepada social distancing?
Macam mana pula Batu Sapi boleh mengatakan bahawa di dalam parlimen tidak perlu ada PKP, ada peraturan PKP? That's what's surprising me. Seorang ahli parlimen boleh come up with such a resolution bahawa parlimen boleh sediakan tata cara sendiri dan ia tidak terikat dengan mana-mana peraturan, terutamanya PKP. Adakah 222 ahli parlimen itu kebal COVID-19? That they do not have to follow any of the SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? I mean, this parliamentarian kena jawab kepada rakyat. Mengapa dan cara mana, apakah idea dan sumbangan daripada ahli parlimen ini untuk sumbangan SOP untuk memastikan bahawa segala apa yang dikatakan KKM dipatuhi? By just saying that kita terikat pada PKP ini, pada saya tidak mencukupi. Beliau kena datang ke depan dan menyatakan apakah SOP yang akan dipatuhi, akan dilaksanakan dan dipatuhi oleh ahli-ahli parlimen. So, daripada segi itu, pada pendapat saya, YDP Dewan Rakyat secara betul menolak juga usul daripada Batu Sapi berkenaan dengan sehari dan 8 hari. Okay. Alright. Now, kita tinggal dengan dua usul yang sama daripada dua orang, daripada Batu Sapi dan juga daripada Langkawi, bahawa undi tak percaya terhadap Perdana Menteri Malaysia sekarang ni. Notis yang dikeluarkan pada ahli-ahli parlimen yang mengatakan bahawa parlimen akan bersidang pada 18 April dengan nyata dan jelas mengatakan bahawa hanya urusan-urusan usul-usul kerajaan dan rang undang-undang sahaja yang akan dibahaskan, bukan daripada mana-mana ahli parlimen untuk mengemukakan usul-usul yang tidak ada kaitan dengan kerajaan ataupun dengan rang undang-undang. So government proceedings naklah didahulukan dalam satu hari itu sebelum boleh beransur kepada isu-isu berkaitan yang lain. Okay. So, mengapa perlu ada usul-usul tidak percaya sedangkan dalam nyata dan jelas notis kepada semua ahli parlimen telah nyatakan that this is only for government policies. Ini sebenarnya pada saya ada satu usaha untuk memburuk-burukkan lagi nama kerajaan yang sedia ada. Kononnya mereka tidak mahu, because chances are that this usul walaupun telah diterima tidak sempat untuk dibahaskan sebab undang-undang kerajaan dan juga usul-usul berkenaan dengan kerajaan akan didahulukan. So at the end of the day, mereka kata bahawa kerajaan Malaysia yang sedia ada sekarang ni, Perdana Menteri sedia ada sekarang ni, sengaja tidak mahu bahaskan usul tak percaya. Okey, kalaupun sempat untuk bahaskan usul tak percaya, apakah natijah dan akibat daripada usul ini andai kata dua usul ini daripada Batu Sapi dan Langkawi ini berjaya? Rata-rata kita dengar dalam Facebook dan daripada komen-komen daripada netizen mengatakan bahawa andai kata Muhyiddin Yassin tidak lagi menjadi kalah, okay, ataupun dikata andai kata usul daripada Langkawi dan Batu Sapi berjaya, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin tersingkir dan Mahathir akan naik semula sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. So simple. Semudah itu kita boleh cingkirkan seorang dan ambil alih straight away pada hari yang sama, beri pada Mahathir atau beri kepada Anwar Ibrahim, seolah-olah kerusi Perdana Menteri ini boleh passing-passing macam musical chair. Okey, kita lihat pada law dia. Apa law dia kata? Alright. Okey, dalam artikel 43, dalam 43/4, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat majoriti, tidak dapat sokongan majoriti Dewan, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya
parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. So, dia ada pilihan. Muhyiddin Yassin andai kata tersingkir ataupun undi tak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya, Muhyiddin Yassin tidak perlu meletak jawatan. Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, masih lagi Perdana Menteri, boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong dan cadangkan pada Yang di-Pertuan Agong agar parlimen dibubarkan untuk beri laluan kepada PRU 15. So, bukan bermakna Perdana Menteri mesti letak jawatan andai kata usul daripada Langkawi dan juga Batu Sapi berjaya, usul undi tak percaya berjaya. Okey. Andai kata baik kita ambil contoh balik. Dia ada dua pilihan. Dia ada pilihan untuk bubar parlimen dan juga untuk letak jawatan. Kalau dia minta untuk bubar parlimen dan Yang di-Pertuan Agong setuju untuk bubarkan parlimen, akibatnya kita tahu. PRU 15 akan diadakan, and balik kepada asal, rakyat akan beri mandat balik kepada mana-mana parti yang mereka mahu. So, PRU 15 kalau dia letak jawatan. Andai kata andai kata dia bubar parlimen, tapi kalau Muhyiddin Yassin pilih untuk letak jawatan, apa yang akan berlaku? Akan ada satu kekosongan jawatan. Baik? Satu kekosongan jawatan, dan tidak semestinya Yang di-Pertuan Agong akan pilih Perdana Menteri daripada antara Langkawi ataupun Port Dickson. Kita akan balik kepada satu exercise yang sama seperti mana berlaku apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri. Sebab kalau kita lihat pada aturan, kita lihat pada artikel 43 dalam kurungan 2A, dia kata, Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan Jemaah Menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmatnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat. Okey. Siapa saja, baik Port Dickson, baik Langkawi, boleh pergi menghadap Agong, Yang di-Pertuan Agong, dan beritahu pada Agong, saya ada majoriti dan saya patut jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. No, it's not that simple. Sebab budi bicara yang diberi kepada Yang di-Pertuan Agong di bawah perlembagaan berbeza daripada apa yang kita selama ini fikir. Okey, perkataan-perkataan yang digunakan di dalam perlembagaan perlu kita teliti satu persatu. Okey, Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik seorang Perdana Menteri untuk mempengerusikan Jemaah Menteri seorang ahli Dewan Rakyat. First criteria, dia mesti seorang ahli Dewan Rakyat. Baik, sama ada ahli parlimen mana-mana lah, tapi seorang ahli Dewan Rakyat. Itu kriteria pertama. Yang pada khidmatnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti. Yang pada khidmatnya, bila kita kata khidmatnya, mana itu adalah budi bicara. Kepercayaan Yang di-Pertuan Agong, dia percaya pada khidmatnya, bukan semestinya. Okey, pada khidmat dia mungkin, bukan mesti, mungkin pada khidmat beliau mungkin mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Negara. Bermakna satu, first criteria is mesti ahli Dewan Rakyat. First criteria itu dinafikan. Nombor dua, khidmatnya. Bermakna khidmat ni adalah memberi budi bicara yang luas kepada Yang di-Pertuan Agong. Sekali dia dapat keputusan, dia percaya orang ni mungkin dapat, maka kita tidak boleh pertikaikan sebab itu adalah kehendak perlembagaan. Okey. So, satu, macam saya kata tadi, nombor one, ahli parlimen. Nombor dua, budi bicara yang luas kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan nombor tiga, dia percaya bahawa ahli parlimen sekian mungkin mendapat. Dia tak boleh kata percaya bahawa ahli parlimen sedemikian mendapat.
sokongan majority. He gets the sokongan majority or may get the support of majority. Okay? Mungkin, kata dia mungkin. So kalau seorang tu pergi, kalau Port Dickson pergi atau kalau Langkawi pergi jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong di bawah 123 atau 124 apa tu surat akuan yang tandatangani oleh ahli-ahli parlimen. Tapi kalau Yang Pertuan Agong kata no, it is my discretion, itu adalah budi bicara saya, dan saya tidak yakin dengan apa ni surat-surat akuan ini, mungkin dibeli, mungkin dibayar kepada orang-orang ini, dan saya percaya, okay, dan saya yakin mungkin MUA ada sokongan besar walaupun nama dia tidak wujud. You get it? That is the issue. Sesiapa sahaja yang pada hemat Yang di-Pertuan Agong mungkin mendapat sokongan majoriti dalam Dewan Ahli Dewan Undangan Negeri. So bermaknanya kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, it's open ball game. Yang di-Pertuan Agong boleh lantik siapa yang di-Pertuan Agong mahu, dengan syarat tidak lari daripada kerangka artikel 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang Perdana Menteri daripada kalangan ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Rakyat, ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Yang di-Pertuan Agong mungkin mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Okay. So there's nothing to suggest. Tidak ada sesuatu pun untuk menyatakan bahawa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan dan Yang di-Pertuan Agong pilih untuk tidak bubarkan parlimen dan minta agar Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, tidak semestinya jawatan itu akan beralih kepada Port Dickson ataupun kepada Langkawi. Sebab kalau Yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa pada hemat saya tidak mungkin Port Dickson, pada hemat saya tidak mungkin Langkawi akan dapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, dia boleh nanti siapa saja yang beliau mahu. So, budi bicara is atas okay, then alright, lepas tu kita balik kepada artikel 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan A. Apa dia kata di sini? This is very important, perlu dibaca bersama dengan artikel 43 tadi yang saya katakan dipilih daripada ahli parlimen tadi. Apa dia kata? Yang di-Pertuan Agong may act in his discretion in the performance of the following function, that is to say, appointment of the Prime Minister. May. Okay, bukan must. Dia boleh menggunakan budi bicara dia untuk melantik seorang Perdana Menteri, atau dia boleh ikut budi bicara dia. Yang Agung boleh atau budi Agung sendiri halang daripada berlakunya pembubaran parlimen. Discretion dia. Okey, dalam artikel 42 dalam kurungan A, dia ada fungsi-fungsi berikut, iaitu pelantikan Perdana Menteri dan menghalang daripada berlakunya pembubaran parlimen adalah budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong yang tidak boleh dipertikaikan. Perkara ini terdapat dalam undang-undang yang tertinggi Malaysia. Okey, Perlembagaan Persekutuan. Artikel 40 dalam kurungan 2. So kita boleh pergi kepada Yang di-Pertuan Agong, kata Langkawi boleh kata I got the majority, I got the numbers, Port Dickson boleh kata I got the numbers. Kita boleh mungkin kita dapat seorang lagi daripada wherever datang kata saya ada numbers and all that, tapi budi bicara mutlak sama ada orang yang datang kepada dia mungkin mempunyai sokongan majoriti ahli dewan adalah pada Yang di-Pertuan Agong. Bermaknanya sini, andai kata Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan pada 18 hari bulan ni selepas dia kalah vote of no confidence terhadap Tan Sri, tiada jaminan
tiada jaminan bahawa Port ataupun Langkawi ataupun sesiapa sahaja melainkan seseorang yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong akan jadi Perdana Menteri Malaysia. I hope that explains everything. This is my thoughts. This is my voice. Thank you very much. See you another day.